tajuk 3.2 iaitu haba tindak balas. Okay, so kita akan lihatlah haba yang terakhir, haba tindak balas yang terakhir iaitu haba pembakaran. Okey, jadi untuk kriteria kejayaan kita pada petang ini untuk tajuk haba pembakaran ini ada dua, iaitu yang pertama kamu dapat menyatakan maksud haba pembakaran. Okey, maksud haba pembakaran. Dan yang kedua, kamu boleh menghitung, okey, at least satu soalan penentuan haba pembakaran. So dekat modul tu actually ada banyak soalan berkaitan dengan haba pembakaran. So kamu boleh cuba jawab dan cikgu juga dah bagi skema jawapan, okey, skema jawapan dalam grup Telegram. Okey, Najwa, cikgu baru create grup Telegram 5 beta. So cikgu dah masukkan jawapan untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 1, bab 2, bab 3 yang 3 atau 5 punya. So kamu boleh semak lah. Alright. So link kehadiran tu kita abaikan sebab hari ni memang tak perlu isi kehadiran sebab bukan sesi PDPR. Cikgu hanya buat kelas ganti untuk hari Isnin dan hari Selasa yang lepas. Okay, so kalau kita lihat based on perbualan dalam Rajah 3.12 ni ada cikgu dan juga seorang anak murid ni dia pergi camping dan murid ni bertanya mengapa kayu api yang digunakan untuk memasak mengambil masa yang lebih lama daripada memasak dengan menggunakan dapur gas. Okay, so cikgu dia jelaskan masa yang berbeza tu disebabkan oleh bahan api yang digunakan. So setiap bahan api ni dia akan membebaskan haba pembakaran yang berbeza. Okey, so disebab daripada dialog dalam Rajah 3.12 ni, so kita tahu pembakaran bahan api dia akan memberikan jumlah haba yang berbeza. Okey, dan biasanya kalau awak duduk dekat tepi unggun api tu, awak memang boleh rasakan haba panas tu. So actually bahan api tu merupakan satu tindak balas exothermic. So kalau kita lihat di sini, pertimbangkan pembakaran lengkap metana. So dalam pembakaran lengkap metana, okay, cikgu nak bawahkan sikit. Okay, so kalau kita tulis pembakaran ataupun tindak balas kimia bagi pembakaran metana, so kita akan dapat CH4 tambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, di mana dekat situ dia bagi kita haba tindak balas untuk pembakaran metana adalah 3. Cikgu ada cakap apa ke? Tak ada, kejap. Pen saya Okay. ni macam tadi dia tak boleh nak tulis. Okey, 394 kilojoule mol negatif 1. Okey, so dia bagi. So kalau kita seimbangkan persamaan ini, so karbon 1, 1, hidrogen 4, jadi cikgu tambah 2 di sini dan oksigen akan jadi 2 di sebelah kiri. So samalah macam yang diberi dalam buku teks tersebut. So apa yang kita boleh tafsir daripada persamaan kimia ini? So dia katakan persamaan termokimia ini menunjukkan apabila 1 mol metana terbakar dengan lengkap dalam oksigen, haba yang dibebaskan adalah sebanyak 394 kilojoule. Okey, so 1 mol tu dekat mana? Dekat sini So inilah. So bilangan mol untuk molekul metana itu adalah sebanyak 1 mol metana. Jadi haba yang dibebaskan sebanyak 394 kilojoule itu kita kenali dia sebagai haba pembakaran. Okey. So daripada situlah dia terbitkan definisi haba pembakaran. Okey, so yang dalam kotak hijau ni adalah definisi haba pembakaran.
Okay, yang simbol dia delta H tadi tu. Iaitu haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar. So dekat sini bahan itu merujuk kepada bahan api. Dia merujuk kepada bahan api dengan lengkap. Dia mesti terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Barulah dia boleh hasilkan karbon dioksida dan juga air. So setakat ini faham tak ataupun jelas tak dengan definisi atau maksud haba pembakaran, kelas? Faham. Faham. Very good. So dekat sini dalam eksperimen ini ada satu eksperimen iaitu eksperimen 3B yang mana eksperimen ini bertujuan untuk menentukan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol. Biasanya bahan api yang kita guna adalah alkohol. Jadi pernyataan masalah dia kata, adakah bilangan atom karbon per molekul alkohol ni mempengaruhi haba pembakaran? So based on pernyataan masalah itu, dia keluarkan satu hipotesis. Dia kata semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. So daripada hipotesis itu, kita ambil 3 pemboleh ubah. So pemboleh ubah manipulasi adalah jenis alkohol yang di mana kita menggunakan metanol, CH3OH, kemudian kita ada menggunakan etanol, C2, C2H5OH, kita menggunakan propanol, C3H7OH dan lagi satu kita menggunakan butanol. Yang mana keempat-empat ni dia digunakan sebagai bahan api. Manakala apa yang kita nak perhatikan iaitu pemboleh ubah bergerak balas haba pembakaran. Tapi pemboleh ubah bergerak balas ada dua kan, yang kita nampak dengan yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak tu adalah haba pembakaran. Jadi macam mana kita nak dapatkan haba pembakaran? Kita rekodkan bacaan suhu, air dan jisim alkohol. Nanti kamu akan tengok. Kemudian pemboleh ubah yang dimalarkan adalah isi padu air. So kita tetapkan isi padu air. Contoh dekat sini kita letaklah 200 cm padu air yang kita guna. Jadi untuk bahan dan radas, bahan yang kita akan gunakan adalah metanol, etanol, propanol, butanol dan juga air. Manakala radas adalah bekas kuprum. Bekas kuprum ni yang kita gunakan untuk isi air. Kamu boleh tengok dekat rajah 3.13. And then kita menggunakan tungku kaki 3, alas segi 3 tanah liat, termometer. Termometer tu untuk kita sukat suhu air. Ni termometer. Alright, and then silinder penyukat. Silinder penyukat tu untuk kita sukat isi padu air yang kita akan guna. Pelita penimbang elektronik. Penimbang elektronik tu untuk kita sukat jisim. Jisim awal metanol yang berada di dalam pelita dengan jisim akhir metanol yang berada di dalam pelita selepas pembakaran. And then pengadang angin dan juga bongkah kayu. Jadi kalau boleh, cikgu memang minta sangat kamu hafal prosedur ataupun susunan radas untuk tindak balas eksperimen haba pembakaran ini. Memang kena hafal sebab dia antara soalan yang agak glamour lah dikatakan. Alright. So kalau kita tengok prosedur, prosedur yang pertama, kita sukat 200 cm padu air dengan menggunakan silinder penyukat dan kita tuang di dalam bekas kuprum tersebut. Kemudian kita letakkan bekas kuprum itu di atas tungku kaki 3 seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.13. So first kita akan kita akan ukur suhu awal air. Kita akan ukur suhu awal air dan kita akan rekodkan. Kemudian nampak tak pelita dekat bawah ni? Pelita tu kita ambil, kita isikan mula-mula kita isi dengan metanol. Bahan api kita lah metanol tu.
sampailah 3/4. Okey, alkohol ni sampai 3/4 penuh per liter. Kemudian kita timbang. Okey, kita timbang. Nak timbang apa? Timbanglah per liter yang mengandungi alkohol tapi mesti tutup. Mesti tutup per liter tu sebab alkohol dia mudah meruap kan. So kita kena make sure tutup. Okey, kemudian kita rekodkan, kita tulislah rekod jisim per liter bersama dengan penutup dan metanol tu pada awal eksperimen. Kemudian kita letak per liter tu bawah bekas kuprum dan nyalakan sumbu per liter. Okey, kamu kena make sure, langkah berjaga-jaga dekat sini, kamu kena make sure nyalaan per liter ni kan, dia mesti betul-betul menyentuh bahagian bawah bekas kuprum. Okey, sebab kita nak elakkan kehilangan haba. Kita nak elakkan kehilangan haba yang berlebihan ke persekitaran. Alright. Kemudian kita kacau. Okey, kita kacau termometer, kacau air. Okey, kacau air lah dalam bekas kuprum ini sepanjang eksperimen dengan menggunakan termometer supaya haba tu dibebaskan secara sekata. Kemudian, lagi satu langkah berjaga-jaga yang ini kita dalam eksperimen ini perlu berhati-hatilah kita mengendalikan alkohol sebab kita semua tahu alkohol itu adalah bahan yang mudah meruap dan terbakar. Kemudian lepas kita dah kacau dalam eksperimen ini kita dah setkan tahu berapa peningkatan suhu air yang kita nak. So contoh suhu awal itu adalah 28 darjah Celsius. And then kita nak air tersebut dipanaskan sehingga suhu air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Okey, so kita kena padamkan nyalaan per liter tersebut apabila suhu air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius, iaitu kalau suhu awal 28, jadi kalau kita ukur sambil kacau dengan termometer tu, kita tengok sampai suhu 58 darjah Celsius, so kita pun padamkan nyalaan per liter tadi and then kita rekod suhu tertinggi air tersebut. Okey, kita rekod. Mungkin suhu dia akan sentiasa berubah-ubah. So kita tengok rekod suhu tertinggi, bukan suhu akhir tapi suhu tertinggi. Okey, alright. Kemudian bila kita dah padam nyalaan, kita ambil balik per liter dengan yang mengandungi alkohol tadi, kita timbang lagi sekali. Okay, kita timbang. Selepas pembakaran tu dilakukan dengan serta-merta, cepat-cepat kita timbang. Pada masa ni pun kena berhati-hati jugalah sebab panas kan. Kemudian kita ulang langkah 1 sampai langkah 10 ni dengan menggunakan etanol, propanol, butanol bagi menggantikan metanol. Okay, so kita akan ada satu jadual. Kalau kita buat jadual, okey, bina jadual bersesuaian. So jadual tu macam biasalah kita buat. So dekat sini kita ni bacaan kan. Okay, so first kita kena ada isi padu air. Okey, dalam unit sentimeter padu. Kemudian kita kena rekod bacaan suhu awal air. Ini contohlah cikgu tulis tak semestinya cikgu tulis, cikgu lakarkan sahajalah dia punya jadual tu. Kemudian kita rekodkan suhu awal air. Kemudian kita akan ambil suhu tertinggi air. Okey, kita akan ambil suhu tertinggi ataupun suhu maksimum air. Kemudian kita akan ambil bacaan jisim per liter dan metanol sebelum pembakaran. Okey, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 baris lah. Okey, bacaan suhu awal air, suhu tertinggi air yang dicapai, and then jisim per liter dengan metanol sebelum pembakaran dan jisim akhir per liter dan metanol selepas pembakaran. So data jadual yang kita boleh sediakan. Okey, so untuk perbincangan ni cikgu KIV dulu, nanti kita akan bincang. Okay. So based on daripada eksperimen tadi,
So kita tahu molekul alkohol ni dia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen kan. So pembakaran lengkap alkohol ni dia akan membebaskan gas karbon dioksida dan air. Dan selain daripada itu, pembakaran alkohol ni juga akan membebaskan satu jenis tenaga iaitu tenaga haba. So disebabkan dia membebaskan tenaga haba, kita katakan pembakaran adalah tindak balas eksotermik. So kalau kita buat graf daripada jadual tadi tu, kita buat graf, kita kira haba pembakaran. So kita akan dapat satu graf seperti rajah 3.14 ni. Graf haba pembakaran alkohol melawan bilangan atom karbon per molekul. Cikgu besarkan sikit graf ni. So kita akan dapat macam ni lah. Okey, so kalau bilangan atom karbon 1 iaitu metanol tadi, kita buat pengiraan haba pembakaran dia lebih kurang bernilai 500 kJ per mol. Sekiranya bilangan atom karbon per molekul tu ada 2 karbon, so kita tengok dekat sini, dia punya haba pembakaran lebih kurang 1250 kJ per mol. Sekiranya kita menggunakan propanol, dia ada 3 karbon. So kita dapati haba pembakarannya bernilai 2000. Dan sekiranya kita menggunakan butanol, karbon dia ada 4, kita dapati bilang haba pembakaran untuk butanol tadi adalah sebanyak lebih kurang 2750 kJ per mol. Jadi, hipotesis awal tu diterima ke tidak? Terima kan cikgu? Kita terima. Sebab apa dia kata dekat sini? Semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. So betul lah hipotesisnya. That's why dekat perbincangan di bawah ini, dia kata apabila bilangan atom karbon per molekul alkohol ni bertambah, maka pembakaran alkohol menghasilkan lebih banyak molekul karbon dioksida dan air. Sebab itulah lagi banyak haba tu dibebaskan. So peningkatan nilai haba pembakaran antara ahli alkohol berturutan adalah hampir sama. Sebab apa? Sebab setiap ahli alkohol berbeza daripada ahli yang berikutnya. Dia akan berbeza sebanyak 1 karbon dan 2 hidrogen. Itu yang kita panggil kumpulan CH2. Boleh faham tak ayat yang last ni? Kurang. Okey. Dia nak cakap macam ni. Contohnya dekat sini cikgu ambil tadi metanol CH3OH. Etanol C2H5OH. Propanol C3H7OH. Dan butanol C4H9OH. So kalau kita lihat, ni adalah satu kumpulan alkohol kan, siri homolog alkohol. So setiap ahli alkohol ni dia berbeza dengan ahli yang berikutnya, dia berbeza sebanyak CH2. Betul tak? Di antara beza bilangan atom karbon dan hidrogen antara metanol dengan etanol adalah sebanyak CH2. Betul tak? Betul. So ini yang dimaksudkan dengan perbezaan sebanyak CH2. That's why kalau kita tengok peningkatan nilai haba pembakaran ni, dia meningkat tu secara sekata dekat sini. Dia meningkat secara sekata sebab dia punya bilangan ahli, penambahan bilangan ahli yang berikutnya tu pun hampir sekata. Itu sebanyak CH2. Alright. So dekat sini ada satu contoh soalan. Untuk soalan haba pembakaran ni kan dia sedikit berbeza lah pengiraan dia. Berbeza dekat mana cikgu? Berbeza dekat nak cari bilangan mol. Nak cari bilangan mol, kita tidak lagi menggunakan MV per 1000. Tu je beza dia. Yang lain semua sama. So dekat sini untuk mencari bilangan mol, bilangan mol bahan api iaitu alkohol. Sebab kita tadi kan ada timbang jisim kan, ingat tak kita timbang jisim?
jisim pelita dengan alkohol yang ada dalam dia kan. So kita dapat jisim awal dan jisim sebelum pembakaran dan jisim selepas pembakaran. So bila kita tolak, kita akan dapat jisim alkohol yang kita guna semasa pembakaran. So disebabkan jisim, kita tak boleh guna MV per 1000. Jadi kita kena guna jisim bahan api, jisim alkohol yang digunakan. Depends lah sama ada metanol ke, etanol ke, propanol ke, depend. So kita bahagi dengan jisim molar. Okay. Tu ini nak cari bilangan mol untuk alkohol. Yang lain semua sama. Q sama dengan MC theta. Delta H sama dengan plus minus Q over N. Yang lain semua sama. Alright. Okay, jom kita tengok dahulu macam mana kita nak cuba jawab soalan yang diberi dalam buku teks ini. Okay. So dia kata dekat sini persamaan termokimia bagi pembakaran lengkap etanol kita dapat tunjuk di bawah. Okay, iaitu C2H5OH maknanya dia menggunakan etanol tambah dengan oksigen, 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol karbon dioksida dan 3 mol air di mana haba pembakaran adalah 1376 kilojoule per mol. Okay, alright. So soalan suruh kita cari apa ni? Dia nak suruh kita cari jisim etanol yang diperlukan untuk membakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan supaya menaikkan suhu air yang sebanyak 200 cm padu tu dia meningkat sebanyak 50 darjah Celsius. Okey. So dekat sini dia bagi kita nilai muatan haba tentu, ketumpatan air sama dengan 1 gram per centimeter padu dan jisim molar etanol. So ini yang kita nak cari. Okey, macam mana nak cari yang ni? Ada idea tak? Okay. So kita buat sama-sama. So penyelesaian yang pertama, persamaan kimia dah diberi. So dalam bahagian haba pembakaran, dia tak ada kita nak bandingkan nisbah mol. Okey, kita tak ada nak banding nisbah mol untuk haba pembakaran. Alright. Jadi macam mana kita nak buat sebab kita tak boleh nak cari pun. Nak banding macam mana kan kita dah nak cari pun bilangan mol yang lain. Memang kita kena directly cari bilangan mol alkohol. Tapi kamu jangan risau. Antara formula yang kita boleh guna adalah delta H sama dengan negatif Q over N. Betul tak Q over N? Okey. So Q dekat sini adalah perubahan haba untuk apa? Untuk air. Okey, perubahan haba untuk air. Sebab apa? Sebab tadi kan kita sukat suhu air. So air yang membebaskan haba ke persekitaran kan? Okey, manakala N di sini adalah bilangan mol apa? Ini bilangan mol apa? Siapa punya? Air ke bahan api? Bahan api. Okey, bahan api. Nampak dia dah terror dah Isma tu. Okay, sebab dia dah masuk 2 kali kelas, so dia dah terror. Okay, so N itu adalah bilangan mol bahan api iaitu etanol tadi. Okay. So, cikgu tukar sikit delta H Q, negatif Q ni sama dengan MC theta. Cikgu ganti je lah kan. Over N. Okay. Okay. So, jisim. Sebabkan ini adalah MC theta ni adalah nilai air punya Okay. So, cikgu rasa macam mengelirukan kamu. Jadi, cikgu guna step by step macam biasalah. Okay, so kita cari dahulu Q sama dengan MC theta ni. Okay, kita cari dulu. Sebab bilangan mol kita memang tak boleh nak carilah. Bilangan mol alkohol memang tak boleh nak cari. Alright, kita kena dapatkan dulu nilai Q tu dulu. Okay, delta H kita dah ada. Delta H sama dengan
Negatif 1376 kilojoule mol. Delta H tak ada masalah. Okay, so M tu ingat Q ini adalah air punya. Jadi M itu mestilah jisim air. So jisim air dalam soalan berapa kelas? Berapa jisim air dalam soalan? Siapa tahu? 200. Ya, betul. 200. Okey, yang ni Okey, C dia dah bagi 4.2. Theta berapa? 50. Ya, betul. Theta adalah 50. Jadi cuba kamu kira berapa kamu dapat nilai perubahan haba bagi air tu. Tekan kalkulator. 42,000 joule. Okey, 42,000 joule. Tulis unit supaya tak confuse. Atau kalau kamu bahagi 1,000, kamu akan dapat 42 kilojoule. Okey? Alright. So, kita dah dapat nilai Q. Delta H pun dah ada. Jadi kita boleh carilah bilangan mol bahan api etanol. Jadi kita gantikan delta H dengan Q. Jadi delta H, gantikan Gantikan delta H dan Q dalam rumus. Okey, so macam mana kita nak buat? So delta H sama dengan negatif. So negatif-negatif tu kita boleh jadikan dia positif lah ya. 1376. Nak guna unit kilojoule ke unit joule? So cikgu rasa better guna unit kilojoule lah. Okay, kilojoule mol negatif 1 sama dengan Q. Q tadi tu 42 kilojoule bahagi dengan N. Okay, so kita bawa N jadikan perkara rumus. So kita tukar jadi 42 kilojoule bahagi dengan 1376 kilojoule. Berapa kamu dapat bilangan mol ni? .03. Okey, 0.03 mol. Oh, sorry ni mol negatif 1. So, kita potong KJ. So, mol negatif 1 bawa naik atas. Itu yang dia dapat 0.03 mol. Okey, ini baru bilangan mol etanol. Soalan nak apa? Jisim kan? Jisim etanol. Jadi, kita tahu. Cikgu sambung di sinilah ya. Okey, jadi kita tahu bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Jadi nak cari jisim, okey, nak cari jisim sama dengan bilangan mol darab jisim molar. Kita ubah je formula. Jadi bilangan mol kita dah kira 0.03 darab dengan jisim molar dekat situ adalah 42. Dia dah bagi kan dalam soalan, 46. Jadi berapa kamu dapat last answer? .38 gram. Yes, 1.38 gram. Boleh tak? Boleh kot. So cuma kat sini yang cikgu nak tekankan untuk haba pembakaran kita guna bilangan mol, formula dia jisim alkohol bahagi dengan jisim molar. Kita tak guna MV per 1000 Boleh? Boleh. So seterusnya okey. So untuk latihan pengukuhan, ni modul kimia muka surat 155 hingga 165 kamu boleh buat, iaitu latihan 15 hingga soalan 26. Okey, kamu boleh tengoklah jawapan yang saya bagi tu. Dan latihan pentaksiran PBD, kamu jawab dalam buku tulis dan hantar melalui GC Kimia. Okey, sekejap lagi after habis kelas saya akan muat naikkan assignment untuk uji diri 3.2 ni dekat dalam GC Kimia tingkatan 5 kita Okey. So cikgu nak paparkan sedikit
Okey, saya nak paparkan sedikit untuk jawapan. Okey. Alright. So, ini saya nak paparkan untuk yang haba pembakaran. Ini penetralan, pembakaran atas sikit dalam modul kita ni, dia awal kan. Sekejap ya, penetralan. This one masih lagi penetralan. This one. Okay. This one kot. Macam haba pembakaran nilai bahan api. Ini pengiraan. Okay, this one. Okay, ni adalah bahagian modul. Tapi modul ni dia macam berbeza sikit lah dengan modul kita sebab ini adalah jawapan untuk modul kimia KBSM. Untuk bab termokimia ni dia tak beza banyak sangat. Okay. So, untuk latihan, kamu boleh cuba jawab latihan 15. So, ni yang cikgu terang masa kelas pagi tadi. Padamkan balik. So, apa yang cikgu nak tekankan di sini adalah okey, latihan 15 ni, kamu mesti boleh definisikan daripada persamaan termokimia yang diberi. So, daripada persamaan termokimia yang diberi ni, kamu boleh tengok 1 mol etanol bertindak balas dengan 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol karbon dioksida dan 3 mol air. So, haba tindak balas dia adalah sebanyak negatif 1366 kilojoule mol negatif 1. So macam mana kita nak lengkapkan maklumat daripada persamaan termokimia? So kita katakan sebanyak 1366 kilojoule tenaga haba dibebaskan. Okey, dibebaskan tu kita dapat daripada simbol negatif apabila 1 mol etanol. Okey, dekat sini So itu ada 1 mol etanol terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. So lukislah gambar rajah aras tenaga. Saya rasa gambar rajah aras tenaga ni should be no problem. Kamu semua dah pun terror. Sama juga macam yang bawah. Okay, kalau kita tengok persamaan termokimia B ni, gas metana bertindak balas dengan 2 mol oksigen yang berlebihan menghasilkan 1 mol karbon dioksida dan 2 mol air. So, haba tindak balas dia adalah sebanyak negatif 890 kilojoule per mol. Jadi, maklumat yang kita boleh dapat, kita katakan sebanyak 890 kilojoule tenaga haba dibebaskan. Okay, itu menunjukkan tanda negatif, simbol negatif. Apabila 1 mol metana terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okay. So, itu adalah gambar rajah aras tenaga dia. Okay. So, dekat sini, jadual 15 ni, okay, jadual 15 ni dia menunjukkan perbandingan haba pembakaran bagi 4 ahli pertama alkohol. Jadi, sebaiknya kamu hafallah the same molecule relative ini. Okay, kamu hafal kalau metanol 32, kalau etanol 46, propanol 60, butanol 74. Tapi don't worry, dalam exam pun memang akan diberi So should be no problem. So daripada jadual 15 ni, okey, jadual 15 ni kita boleh nampaklah perbandingan haba pembakaran. Okey, semakin meningkat bilangan atom karbon per molekul, semakin bertambah nilai haba pembakaran. Okey. So, kamu boleh cuba jawab. Okey, boleh cuba jawab dan ini pun cikgu dah bagi dalam Telegram. Kalau ada sebarang masalah, boleh terus je tanya cikgu. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Habis awal pula petang ni. Tadi pagi macam ngam-ngam 1 jam. Okey, cikgu buka untuk sebarang soalan. Yes, Iman? Tak ada, saya kata saya tak ada soalan. Oh, tak ada soalan. Okey, kita tengok ada siapa, berapa orang dalam ni.
Okey, Huda ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, Najwa? So far tak ada cikgu. So far tak ada sebab dah banyak belajar haba pemakai ni macam dah boleh follow kan? Ada hal? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, Isma, macam mana? Bertambah faham ke bila join kelas sesi petang? Faham. Faham. Yang pagi tadi tu sebenarnya ada tak clear tapi dah clear dah sekarang. Okey, Alhamdulillah. So, kalau tak ada sebarang persoalan, kamu boleh continue buat latihan uji diri 3.2 dan latihan pengukuhan modul, lengkapkan. So, ulang. Masa cuti yang ada ni, bolehlah kamu lengkapkan semua homework dan juga tugasan-tugasan yang cikgu kamu bagi. Okey, setakat ini saja kelas cikgu. Kita jumpa lagi pada hari Ahad depan iaitu kelas tambahan kimia kita. Bye. Assalamualaikum. Cikgu, Ya, saya nak double confirm boleh tak? boleh.